Kelas untuk ni ada lagi subjek lain? Masih berjalan? Tak dengar. Okey, boleh dengar saya? Boleh, sir. Boleh. Lain lagi subjek lain. Boleh, sir. 11. Minggu 11 kan? Masih semangat lagi? Ke dah ujung-ujung ni tak ada semangat dah? Masih kuat? Boleh lagi. Semangat lagi, sir. Semangat lagi? Jangan, ni apa, jangan lupa Ravin, ni apa tu? Rekod lah. Dah, sir. Dah rekod dah. Terima kasih. Untuk tugasan kumpulan group assignment tu. Minggu ni kena hantar kan? Saya nak tanya group assignment. Boleh tanya. Yang kita nak submit video nanti kan, kat email kepada sir kan? Kalau dia terlalu besar tak boleh lepas. Kalau kita upload pergi YouTube dulu, share email link kepada sir boleh tak? Yang link tak apa? Link tak apalah. Okay, thank you sir. Awak buat yang paling senang untuk saya view video. Okay? Jadi upload YouTube dulu, lepas tu email link kepada sir. Email link saja. Okay. Saya buka link sekali dengan report kan? Dengan report. Okay, thank you sir. Okay. Okay. Semua Okay, ada soalan lain? Sir, kita buat punya penilaian Apa dia? Penilaian. Jika lecture kita hanya 7 saja kita buat semua 7 habis, itu sudah boleh ke? Apa dia? Itu penilaian lecture. Kita punya lecture hanya 7 kan? Buat semua 7 penuh, sudah okey ya? 7? 7 apa? Lecture untuk different course punya. 7? Lecturer evaluation, sir. Yalah. Yang penilaian kursus tu, dia ada 4 bahagian kan? Ada 4 bahagian kan? Penilaian kursus, awak rate lah, bagi rating berapa awak punya evaluation. Bukan macam tu? Ya, cikgu, tapi untuk kursus saya daftar hanya 7 saja. Dia sana 8. So saya isi semua 7 sudah boleh ya? Maksud awak ambil semester ni 7 subjek? Ya. Jadi awak buat semua 7 mana yang awak ambil lah. Okey. Okey. Buat semua subjek, bukan subjek saya saja. Semua subjek semester ni, berapa subjek yang awak belajar, buat penilaian kursus tu. Bagi markah yang okey lah kan. Boleh? Boleh, sir. Boleh Ada lagi soalan? Sebelum kita bincang topik yang seterusnya untuk subjek ni. Sir, nak tanya. Okay. Video tu maksimum berapa minit? Average 10 minit boleh lah. Maksimum 15 lah kan, 10. 10 minit dah okey. Okey dah. Thank you sir. Saya panjang-panjang sangat. Ada lagi? Okey, kita dah sampai mana? Kita aktiviti minggu lepas kita bincang tentang apa dia? Inventory management kan? Inventory management
aktiviti logistik lah. Okay. Dan seterusnya aktiviti yang kita akan bincang hari ini adalah tentang packaging. Okay. So packaging. Beberapa aktiviti dah kita bincang. Saya ambil yang penting lah. Transport, okay, itu antara aktiviti yang penting dalam sistem logistik lah, dalam sistem pengurusan logistik. Kita dah bincang, so boleh refer kepada slide lah. So semua saya dah masukkan dalam e-campus. Warehouse, okay, bagaimana pengurusan warehouse, pengurusan pergudangan, warehouse management kita dah bincang. Minggu lepas kita bincang apa tu, inventory kan, okay, stock, pengurusan stok, okay, inventory management. Dan hari ini kita akan bincang topik yang seterusnya, iaitu tentang pembukusan ataupun packaging management. Okay. Boleh nampak slide? Nampak Saya tak boleh. Tak ada slide. Awak belum ada kan? Okey, boleh nampak dah? Dua-dua grup, dua-dua link Boleh dah. Okey. Okey. So tajuk yang seterusnya kita akan bincang tentang packaging dalam sistem pengurusan logistik ni. Aktiviti ni pun salah satu aktiviti yang penting dalam pengurusan logistik, dalam pengurusan sistem logistik. Okay. Tentang pembukusan. So learning outcomes seperti biasa. So at the end of this chapter, you should be able to explain the importance of packaging, okay, in movement of goods. Type of packaging, objective packaging, okay, proper marking, and then seterusnya macam mana nak identify several type of dangerous goods. Okay, itu purpose. Dan last kali saya ada sediakan satu video tentang packaging. Nanti you boleh tengok lah. Tak lama pun, dalam 30 minit saja. Okay. So untuk introduction lah. So packaging ataupun pembukusan ni adalah salah satu perkara yang penting dalam sistem pengurusan logistik, because proper packaging prior to shipping is essential. Okay. So tak ada pembukusan. Kalau barang tu tidak dibungkus, tidak di-pack, so macam mana nak buat shipping nanti. Okay. Sebab tu packaging adalah salah satu aktiviti yang penting. Okay. Tapi bila sebut packaging ni, dia akan melibatkan ada isu-isu lah dalam logistik, seperti isu alam sekitar contohnya. Okay. So yang tu awak akan tengok dalam video nanti. Itu saya sediakan attach video tu. Okay. So video ni pada tahun 2008. Okay. Masa tahu umur berapa tahun? 10 tahun? 2008? 12 tahun? 8 tahun? 8 sir. 8 tahun kan? Baru darjah 2, betul? Video ni dia bercakap pada 2800 tentang futuristik tentang logistik. So sekarang tahun 2020. Jadi awak boleh tengoklah, dengar dan compare masa tahun 2008 profesor tu cakap apa, speaker tu cakap apa, dan compare tahun 2020. So bagaimana? Okay. So tapi video tu dalam bahasa Inggeris lah. Boleh faham. So kena biasa-biasakan lah. Freight forwarder are not responsible for packaging and marking of the cargo. The responsibility lies solely on the shipper side. Okay. So freight forwarder ni adalah logistic company. So nanti packaging ni dia ada beberapa jenis lah, beberapa type. Jadi kita akan tengok nanti yang mana yang packaging ni berasal daripada manufacturing, dan yang mana yang logistic company ataupun freight forwarder yang akan prepare. Okay. But it is the responsibility of the freight forwarder to advise and provide
guideline for good packaging. Okay. So what is packaging? Packaging may be defined as a general group of activity in product planning which help in value design and producing the container or wrapper for product. Jadi awak baca lah, awak faham lah kan sekarang apa dia maksud packaging, pembukusan untuk kita wrap bungkus apa-apa barangan. Okay. So packaging ni penting because packaging has a significant impact on the efficiency and effectiveness of supply chain, retail supply chain. Okay, where improve can be achieved through the adoption and the development of concept of packaging logistic. Nanti kita akan tengok bagaimana bentuk packaging logistik. So contoh ini dari segi packaging perspektif. Okay, packaging perspektif. Okay, packaging is typically view as ada dua So satu kita tengok dari sudut consumer. Consumer ni lebih kepada marketing focus. Okay. Dan satu lagi industrial. Industrial ni lebih kepada logistik fokus. Yang kita akan bincang lebih dari sudut logistik, fokus kepada sistem pengurusan logistik. Okay. So dalam packaging ni dia ada panggil master carton. Master carton are container used to group individual product. Okay, master carton. Okay. So dalam tu ada produk-produk yang single product, single product. Okay, single product pun dia ada dia punya packaging sendiri. Tapi bila di combine, dimasukkan dalam carton yang besar ataupun master carton, dan dia akan jadi unitization ataupun containerization. Containerization or unitization refer to grouping master carton into larger unit for handling. Kan? Bila yang individual product tadi, bila combine jadi master carton, dan master carton pula bila disusun bersama-sama, dikombinekan, so dia akan jadi containerization ataupun kita panggil unitization. So bagaimana bentuk containerization ataupun unitization nanti next slide kita akan tengok. Okay, contoh gambar macam ni lah. Ini master carton, ini yang individu produk kan. So satu master carton, dan bila disusunkan dia jadi satu pallet, kan jadi unitization ataupun containerization. Okay, ini pallet, dia akan susun macam ni. Ini yang industrial logistic focus dari segi packaging perspektif. Okay, kita akan logistik ni biasa lebih kepada buat prepare packaging yang macam ni. Okay, yang packaging yang satu-satu individu produk ni biasanya packaging ni akan diuruskan oleh bahagian manufacturing ataupun bahagian factory. Biasanya logistik akan terima satu master carton, dan master carton disusun atas pallet. So bila sampai level dia, okay, so dia akan jadi satu unit ataupun unitization. Okay, dia ada hub je kan, dia tak boleh tinggi sangat. Nanti kita tengok dalam slide seterusnya. Group master carton are called unit load. Kan, group of master carton ni unit load, unitization. So, consumer and industrial packaging. Ada dua tadi kan, consumer packaging dan industrial packaging. Consumer packaging ni dia more on marketing, focus on more on marketing, often based on manufacturing and marketing consideration. Provide customer with information about the product and promote the product through the use of color and shape. Okay. Biasanya logistik ni dia gunakan yang awak biasa tengoklah kalau beli barang online lah, biasa online kita beli, awak selalu beli online barang daripada Lazada, Shopee, mana-mana lah. Okay, awak akan terima dalam mula-mula sekali dalam bentuk kotak kan. Okay, biasanya dia bungkuskan, wrap dengan kotak yang kertas kotak lah yang biasa, yang tak ada apa-apa, yang kosong saja. Tapi dalam tu bila buka ada consumer packaging, maksudnya produknya packaging. So dekat situ ada instruction, ada dia punya labeling semua, betul? Ada barcode, betul? Okay, itu dipanggil consumer packaging. Okay. Packaging design focus consumer packaging design focus on consumer convenience. Okay. So lebih kepada
untuk promotion, market punya promotion. Okay. In general, idea consumer packaging make very poor logistic packaging. So yang ni maksudnya logistic packaging akan combine yang consumer packaging ni jadikan satu yang macam tadi, unitization tadi. Okay. Provide information like sini dia punya information dan logistik yang fokus ni lah industrial packaging, more on logistic, more on logistic emphasis. So kalau dalam forwarding company ataupun freight forwarding ke, okay, so ataupun factory punya forwarding ke, factory management, okay, so dia akan lebih fokus kepada industrial packaging. Okay. So mereka akan terima consumer packaging ni ataupun dalam bentuk yang kita tengok sebelum tadi, single packaging tu sebelum jadi master carton tu. Okay. So bila sampai ke logistik, okay, ataupun dia panggil industrial packaging lah. Okay, more on logistic emphasis to organize, protect and identify product and material. So nanti kita tengok apa material yang biasanya kalau dalam pengurusan logistik ini untuk menguruskan berkenaan dengan pembungkusan. Okay, provide information, okay, dan sebagainya. Okay. So ini seterusnya function of packaging. Apa fungsi pembungkusan ni? Basically ada 4 basicnya ada 4. Satu to protect, protection, labeling, to label, and to labeling and identification, for sales promotion, okay, sales promotion, dan consumer security lah. Ini antara basic fungsi asas kepada pembungkusan ataupun basic function of packaging. So packaging for material handling efficiency lah. Okay. Kenapa ada packaging? Okay. Pembungkusan. So package design use standard configuration, order quantity, facilitate efficiency. So dia punya quantity tu standard dalam satu pack. Okay. Ada yang cube out of vehicle result in shipping full without reaching. Okay. Weight out of transport vehicle result in shipping air in space that cannot be with product. Cube and weight minimization are special challenge of mail order and e-commerce. Apa maksud cube out of vehicle dan weight out of transport? Okay, so ini dari segi bentuk package, ya, dia design macam mana package mengikut kepada kesesuaian jenis pengangkutan. Okay. Kalau yang berat mungkin yang menggunakan sea shipment, kalau yang ringan tu mungkin menggunakan air, contohlah shipping air. Okay. Unitization is the process of grouping carton into unit load. Macam tadilah unitization. Ada single packaging dan masukkan dalam master carton. Okay. So master carton tu di pack bersama kan, combine, dan menjadi unit load ataupun unitization. Okay. Communication ni labeling lah. Communication route is identified package content for all channel member. Communicate labeling lah. Jadi kita tengok macam mana dalam bentuk packaging ni nak identify produk macam mana. So illustration ni ilustrasi of 4 standard master carton. Master carton size to achieve modular compatibility. So, sebenarnya untuk buat pembungkusan dari sudut logistik ni ada standard dia, ada cara dia. Okay. Contohnya ni ada 4 bentuk kotak. Kan? Okay. So macam mana nak susun? Dia tak boleh susun okay, dia ada standard dia supaya bila dia susun ke atas ni pallet lah, ni nak untuk ni dia panggil unitize, containerization ataupun unitization tadi. Okay, so bila dah susun tu dia akan wrap. Contohnya ada 4 jenis kan, ada kecil kan, yang kedua, yang ketiga besar. Jadi kena susun dia punya
ada bentuk dia supaya unitize ni kuat. Dan lepas ni dia akan wrap dengan stress film. Stress film tahu? Stress film. Stress wrapping. Wrapping plastik tu. Okay. Biasa awak beli barang-barang kan daripada online yang plastik yang dia balut kan produk tu. Okay. Itu stress film lah kita panggil. So dia akan wrap dekat sini. Okay. Susunan dia ada cara dia susunan. Okay. Saya kalau nak tengok awak boleh tengok dalam bentuk YouTube, dalam video, sebab saya tak ambil gambar lah sebab senang, awak boleh access sendiri je kan. Okay. Macam mana dia buat wrapping, wrapping system. Okay. Modular packaging. Okay. So unitization has the basic objective of increasing handling. Okay. Supaya kenapa dibuat dalam bentuk unit load tadi, okay. Supaya senang untuk proses penghantaran. Contohnya sama ada dihantar by air ataupun kalau by air kontainer dia kecil lah ataupun by sea kan. By sea kontainer besar. Okay. So ini contohnya. Okay. Ini satu unit load. Okay. So unit load take 1/5 the time required for module manual loading and unloading. Okay. So dari segi unitization method ada dua, rigid container and flexible container. Biasanya yang ni, yang rigid container ni yang menggunakan container lah. Nak maksud sama ada dalam air freight container, sea ataupun land container lah ataupun returnable rack. Yang flexible container ni dia punya pallet ni yang letak bawah ni. Sebab ini boleh boleh diubah lah. Okay. Slip sheet ni adalah ni contohnya ini forklift lah, lift truck dia tulis lift truck. Okay. So ini unit load. Unit load yang macam gambar yang sebelum tadi. So bila dah jadi satu unit load, dia wrapping, dia ada wrapping system dia. Okay, sama dia gunakan method 332 ke contohnya. So awak boleh tengok dalam YouTube lah. Okay. Bagaimana. So ini contohnya ni slip sheet. Slip sheet ni adalah kertas yang di bawah dia lapik dengan unit load. Okay. Ataupun biasanya bawah ni dia menggunakan pallet. Dua benda ni. Biasanya menggunakan pallet atau slip sheet. Okay. Ada yang menggunakan pallet, ada yang menggunakan slip sheet. Okay. So bila forklift fork tu dia akan grip yang ujung ni dia akan tarik. Okay. Dia akan tarik ke sini. So terus loading dalam container. Okay. Kenapa tak guna pallet? Kenapa guna slip sheet? Kenapa tak guna slip sheet? Kenapa guna pallet? So ada sebab dia. Okay. Biasanya kalau barang-barang yang kargo yang jenis bulky kargo kan. So contohnya kita nak sayur-sayuran ke, buah-buahan ke, biasanya menggunakan pallet, dia letak atas pallet. Okay. So, kalau biasanya barang-barang elektronik, okay. So, biasanya syarikat logistik company, logistik service provider, dia akan menggunakan slip sheet. Slip sheet ni kertas. Okay. Kenapa? Okay. Sebab terutamanya yang sea container ni, so mereka untuk menjimatkan space, kan? Awak pernah tengok pallet ya? Kalau pallet dia agak tebal kan? Kayu tu. Kalau slip sheet ni dia nipis. Dia beberapa tebal dia beberapa cm saja. Tapi sebab kertas tu kuat, jadi dia boleh grip untuk tarik unit load ni masuk dalam container. So space jimat sebenarnya. So dia boleh loading tu lebih banyak daripada container. Daripada menggunakan pallet. Okay. Itu beza dia. Macam ni. Okay. Boleh faham tak slip sheet dengan pallet? So awak boleh Google tengok slip sheet tu bentuk macam mana, pallet bentuk macam mana. Okay. Saya cakap sekarang pun sebab awak kan, awak boleh tengok okay, dalam video lah, dalam video dalam YouTube macam mana mereka menggunakan slip sheet. Biasanya untuk
si shipment akan menggunakan container yang 20 kaki, 40 kaki itu kebanyakan company, syarikat akan menggunakan slip sheet. Okay. Kenapa guna slip sheet? Kenapa tak guna pallet? So ini antara isu dalam video di akhir sekali. Pallet ni kayu kan? Betul? Betul, sir. Betul sir. Okay. Kan? Slip sheet kertas. So kenapa? Tengok dalam, jawapan dia tengok dalam video tu. Kalau saya bagi tahu semua kan. So jadi tak menarik lah kan nak tengok video tu. Okay. So ini melibatkan isu-isu environment kan, isu-isu alam sekitar semua sekali lah. Kan? Pallet. Okay. Slip sheet. Kadang dalam pallet ni kan, bila ada kayu, dia akan ada apa dia? Serangga kan? Ada kan benda-benda binatang-binatang kecil tu. Okay? Jadi bila kargo biasanya menggunakan pallet, sebab awak kena faham dalam logistik dia punya pengurusan dia adalah seluruh dunia. Okay? So kita tak tahu kayu tu daripada negara mana. Ini isu macam ni pun dalam logistik kena beri perhatian. Contohnya isu tu kayu tu daripada negara mana. Okay? Mungkin dalam kayu tu, okay, kayu tu sebelum dibuat pallet, mungkin dia tidak dimasukkan dengan ubat untuk mematikan segala bakteria ataupun segala serangga dalam kayu tu. Jadi bila dihantar ke negara lain menggunakan pallet tu, jadi mungkin benda-benda dalam kayu tu menyebabkan boleh mendatangkan bahaya kepada negara yang menerima pallet yang menggunakan kayu yang tidak kalau sekarang bahasa dia apa? Bahasa COVID ni yang tidak disanitasi. Kan? Kalau pallet ni biasa kita masuk ubat lah kayu tu. Okay. Isu macam ni pun, terutama negara-negara maju, mereka tak akan terima kargo yang menggunakan pallet dari negara-negara dunia ketiga. Okay. Saya tak sebut negara kita lah, mungkin dari Afrika contohnya. Okay. Sebab mereka untuk mengelakkan ada bahan bakteria ke binatang-binatang serangga dalam kayu tu yang boleh membawa penyakit kepada negara mereka. Sampai tahap tu mereka punya kesedaran lah, mereka punya kawalan lah, bagaimana mereka kontrol. Jadi salah satu alternatif untuk mengelakkan benda macam ni, okay, itulah dibuatnya slip sheet menggunakan kertas. Okay, kertas dia agak tebal lah, kertas dia kuat, walaupun nipis tapi kuat, kertas dia kuat. Okay, negara-negara maju ni contohnya Jepun, US, Europe kan, mereka tak akan terima contohnya pallet tu, kalau pallet tu kargo tu daripada Malaysia menggunakan kayu daripada Malaysia, jadi mereka tak akan benarkan pallet tu masuk ke negara mereka. Okay, itu mereka punya standard, mereka jaga mereka punya bukan hanya bisnes saja, tapi mereka jaga mereka punya kesihatan. Okay, jaga negara mereka lah. Dia takut dalam kayu tu ada benda yang boleh mendatangkan masalah kesihatan kepada negara mereka bila kayu tu masuk ke dalam negara mereka. Okay, so kita tak ada apa kan, kita lasah semua, betul tak? Daging ke kan, macam mana pun janji boleh makan. Okay, so kenapa ada pallet dan ada slip sheet, dan kebanyakan company-company yang besar macam Samsung, Sony, Apple biasanya dalam mereka punya proses export import mereka gunakan slip sheet. Boleh? Okay, boleh faham? Nak lebih faham boleh tengok kepada video lah. Okay. So ini benefit of rigid containerization. Okay. So ini dia punya beberapa benefit kat sini lah. So ini contoh pallet menggunakan kayu. Kan, orang kita Malaysia dapat pallet daripada Eropah buat perabot, betul? Pernah tengok perabot daripada pallet? Pokok apa? Pokok getah. Pokok pine tu kan?
Sebab kayu kita compare kayu kita dengan kayu Europe punya pellet pun dah lain. Kita pellet pakai kayu apa? Kalau Malaysia buat pellet. Kayu getah. Kayu getah tu banyak tu serangga-serangga dalam tu. Kalau ekspor ke Europe, ke Jepun menggunakan kayu getah, memang kargo tu dilarang masuk negara mereka. Mereka nak menggunakan slip ship. Itu salah satu kenapa dulu kalau dulu semua orang pakai pellet untuk ekspor import. Selain daripada untuk mengurangkan penerbangan pokok lah. Itu isu-isu global warming kan, isu-isu environmental semua tu. Okay. Salah satunya aspek kesihatan mereka jaga. Tapi kalau pellet daripada negara mereka kan menggunakan pokok pine tu kan, kita terima orang kita berebut pula pellet tu. Okey, buat apa? Buat perabot, betul? Buat meja kan, buat kursi, last sekali pellet shortage, tak boleh nak eksport kan. Okey, contohlah. Ini contoh pellet. Kan, contoh pellet. Hardwood pellet. Okey. Kalau pellet kita pakai kayu getah je. Boleh? Ada soalan? Sir. Kamu cakap kita punya kayu tak boleh buat pellet ni? Boleh. Tetapi kan kalau untuk kita nak ekspor keluar tu kan, so pellet pun setengah negara dia beri kena ambil action lah, kena ada dia punya SOP. Okay. Tapi kebanyakan sekarang menggunakan slip sheet. Slip sheet ni kertas. Okay. So saya mau tanya, itu pellet biar Eropah tak ada serangga. Mereka masukkan ubat dalam kayu tu. Masuk ubat lah. Sebelum kayu tu, sebelum dia buat pellet, dia dah masuk ubat. Dia dah sanitasi kayu tu. Okay. Biasa macam tu lah. Tapi kebanyakan sekarang kalau untuk yang kargo yang besar-besar kan, mereka menggunakan slip sheet lah. Okay. Salah satunya untuk jimatkan space, macam saya bagi tahu tadi. Walaupun pellet kadang mungkin satu pellet tu mungkin berapa inci? 4 inci, 5 inci kan tinggi. Tapi slip sheet berapa sentimeter saja. So space pun dalam shipping ataupun logistik punya sistem ni, mereka kira tu sebab space tu adalah kargo punya maksudnya kuantiti lebih banyak kan. Dari segi transport, bila kontainer tu boleh masukkan lebih muatan, jadi dari segi transport ekonomi lebih jimat lah. Sebab mereka bukan bawa satu kontainer, berapa puluh ribu kontainer mereka bawa kan, satu kapal bawa mungkin sampai 30,000 kontainer kan. So satu kontainer boleh jimat mungkin satu pellet. Kalau 30,000 kontainer, so bayangkan berapa kos transport kos yang boleh dijimatkan. Okey, boleh. Ini contoh. Ada yang buat blok, macam ni blok kan, susun sama je blok. Ada yang brick kan, dia punya ni. Tengok sini tak boleh nampak beza dia, tengok atas. Brick ni dia letak macam silang. Okey. Ada yang bentuk row. Apa beza row? Apa beza ni dengan ni? Yang ni sama kan, dia punya blok. Row ni dia letak, tengok. Dia letak macam kan dia punya susunan tu. Kan nampak garisan dia. Dan ada bentuk pinwheel. Contoh. Okay. Semua ni ada sebab. Ini basic pellet master carton stacking pattern. Okay. Dalam logistik jarang menggunakan kaedah blok. Sebab blok dia senang jatuh. Bila buat macam ni, of course mula-mula dia akan wrap dengan plastik. Tapi bila dia potong plastik tu, kargo semua akan tumbang. Okay. Brick susah sebab kan dia punya tu dia buat selang-seli macam tu. Okay. Row pun kuat dia punya. So pinwheel pun kuat. Biasanya 3 method ni dalam logistik dia akan gunakan dalam shipping. Okay. So ini 4 basic pattern of master carton. So ni master carton. Bila combine ni jadi satu unit. Satu unit load. Ni satu unit load.
So kan isi satu-satu ni dalam kontainer. Boleh? Sir, Ya. apa beza brick dengan pinwheel? Beza dia ni susunan, awak nampak tak? Ni, dia punya susunan tu. Tengok atas. Kan, yang ni dia, bila atas tu kan. Okay, satu tengok pada kotak punya saiz lah. Kan? Yang ni tebal, yang ni nipis. So dia gunakan brick. Brick ni macam kita susun butter lah. Kita susunkan supaya butter tak tumbang. Butter kan kalau susun blok, senang jatuh. Okay, nampak tak dia punya pattern? Awak tengok bahagian atas ni. Kalau awak nak tengok bagaimana mereka susun brick punya pattern, boleh Google dalam YouTube. Kalau saya nak tunjuk semua, tak habis kan 2 jam ni. Okay, so saya terangkan dia punya pattern, dia punya konsep. Jadi awak punya effort adalah buat research lah kan. Sekarang senang je, saya tengah cakap pun awak boleh Google tengok. Brick susun macam mana. Row pattern macam mana dia susun. Pinwheel macam mana dia susun. Kan? Sebab awak dengar saya cakap tapi awak boleh Google. Boleh kan? Boleh? Boleh sir. Ini pattern lah. Pattern dalam sistem logistik untuk packaging. Biasa yang digunakan. So kalau awak kerja nanti mungkin awak jangan buat macam ni. Saya nasihatkan advice jangan buat blok. Sebab blok bila you buka plastik wrapping tu, dia akan tumbang ni. Buka terus ni. Ni tumbang sebelah sini, sana tumbang sebelah sana. Tapi kalau break row pinwheel ni dia kuat. Walaupun kita dah buka dia punya plastik wrapping tu, so mereka masih lagi kuat dari segi susunan lah, dia punya pattern susunan tu. Boleh? Ni laju ni, cepat-cepat ni. Betul tak? Okay. So communication functionality of packaging is increasing critical to identify. Ini saya kata macam mana kita nak tahu okay. So labeling setiap master carton. Dia ada labeling ni. Ni ditulis ni kan, ni pallet, ini number code of product, ini packaging code, ini product RFID tag tentunya. Okay. So ni lah. Kecil ni besar jadi macam ni lah. Product code 07088. Lot number kan contohnya 205 696. Okay. Weight berapa? Kan? Destination mana? Ini barcode. Ini barcode. Biasanya RFID akan scan barcode ni untuk transfer semua information dalam unit load ni ke dalam sistem. Okay, dalam transport management system ataupun warehouse management system. Okay, so identification display key logistical info. Dia punya manufacturer, mana produk, apa container, global type dan sebagainya lah. Okay, tracking provide the ability to determine the exact location of item lah. Okay, kan? So ini nak tahu unit satu unit load ni barang apa. So kita mengikut kepada labeling ni. So labeling biasanya menggunakan RFID scanner lah. Dia punya apa? Barcode bar scanner. Okay. Special handling instruction. Okay. Kalau benda tu melibatkan glass ataupun barang-barang yang senang rosak lah. Technology facility in communication include ini sekarang lah barcoding, RFID, GPS dan sebagainya lah. Sekarang lagi canggih lah. Boleh? Ini contoh. Contoh dalam satu unit load kan bila dah dibungkus wrap macam ni. So, okay, dia akan trace mengikut apa ni lah. Mengikut ni apa? Carton, master carton punya identification. Boleh? Packaging semua tahu kan pembungkusan, tapi dalam logistik bagaimana cara dia? Dia ada method dia dah, dia ada term dia. Tak boleh bungkus macam kita bungkus kuih macam tu je. Dia ada macam tadi ada pattern 4 bentuk pattern. Okay? Okay. So dalam logistik semua orang faham, tapi bila kita sebut logistik dia ada terms dia ada kaedah-kaedah method dalam logistik. Sama dengan transportation. Semua orang faham transport, betul?
lori, bas, kapal terbang, kapal kargo semua. Tapi dalam logistik dia ada terms dia. Okay. So kan pelajar-pelajar logistik kena faham lah. Kan kena faham dari sudut logistik. Kan dari perspektif logistik. Okay. Boleh. Ya. Okay. Packaging. Ini dari sudut logistik tak bagus lah. Betul. Kan? Barang kita tengok. Okay. Ini contohnya. Packaging. Okay. Ada soalan nak tanya? Seterusnya jenis-jenis packaging. Okay. So packaging tadi. Kan? Ataupun kita panggil primary packaging. Yang single product packaging. Kalau coklat ni kan, dia punya bungkusan ni. Itu kita panggil primary packaging. Kalau yang secondary packaging, okay, yang letak dalam master carton tadi. Kita panggil master carton. Macam ni kan. Susu ataupun jus ni kan. Satu ni dia panggil primary packaging. Bila dah disusun dalam kotak macam ni, dalam master carton ni, okay, satu master carton. Kan ada berapa? 8 tentunya. Terpulang produk tu. Dia panggil secondary packaging. Biasanya primary packaging dan secondary packaging ni dia datang daripada factory ataupun daripada manufacturing punya line, manufacturing punya proses. Dan logistik akan buat biasanya yang ni, tertiary packaging. Ini. Okay. So satu master carton ni kan, dalam satu master carton ni ada yang primary packaging. Betul? So bila dah disusun macam ni, dia jadi tertiary packaging. Tertiary packaging used for protection of transport or shipping of product from location A to location B. Dia jadi macam ni. Ini satu contoh packaging yang bagus lah, yang ikut standard. Okay, ni dia ada guard. Ni dia panggil corner guard. Corner guard. Setiap ni kan bucu ni kan, sebelum tak masuk kaki susunan ni ikut pattern tadilah, sama ada nak ikut row, nak ikut apa tadi, brick, nak ikut pinwheel. Betul? Tadi ada kan. So lepas tu sebelum di wrap dengan plastik ni, so dia kena letak corner guard macam ni. Nanti kalau awak praktikal, awak akan tengok lah kenapa letak corner guard setiap tepi ni. Setiap bucu ni letak corner guard untuk mengelakkan kotak ni rosak, damage. Okay. Sebab kan customer bila mereka terima kotak yang rosak, yang bukan kotak koyak pun, dia punya dented ke kan, dia punya kemek sikit je, lepas tu tapi mereka tak nak terima. Mereka komplain ini adalah damage product. Padahal kotak je yang kemek sikit, dia di return. Bila return menyebabkan banyak proses dan banyak kos yang terlibat lah. Jadi untuk mengelakkan benda ni rosak, dia letak corner guard setiap penjuru bucu ni. Macam ni boleh nampak kan saya tunjuk ni kan. Okay. Macam ni. Boleh nampak? Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Dia wrap, ini pallet lah. Okay. Pallet selain daripada kayu ada plastik, saya lupa nak bagi tahu tadi. Ada juga pallet yang buat daripada plastik. Okay. Ni cara nak apa dia? Setiap kotak ni dia biasa corner guard, bila dah siap satu unit load, satu unitization, so dia akan letak satu. Kalau macam ni tinggi, dia letak sini satu. Okay, letak sini, letak sini. Bawah tak boleh letak sebab bawah memang dah letak atas pallet kan.
Dia akan cover ni. Tujuan dia untuk kan prevent yang kotak damage tu. Dia akan cover semua ni. Yang bucu-bucu ni dia akan cover ni. Okey. Dia panggil corner guard. Nanti kita akan tengok dia ni antara packaging material lah. Ni cara nak bungkus ni, awak tengok tak dia plastik ni bersilang, nampak? Nampak sir? Ini dia ada international standard, bukan Malaysia punya standard, bukan local standard. Awak pergi mana-mana seluruh dunia pun dia guna standard. Sama ada dia yang biasa digunakan, dia panggil 332. Kan? 332 ni maksudnya bawah ni dia pusing 3 kali, tengah dia pusing 3 kali, atas dia pusing 2 kali. Lepas tu sambil pusing tu dia akan twist lah. Ni dia akan twist. Dia bukan pusing macam bungkus buah nangka tu. Tak, dia bungkus kan wrap 2 kali, dia twist 1 kali. Okay. Sir, 3. dia pusing ada clockwise dan anti-clockwise Pusing tak ada lah, ikut standard biasa kita wrap clockwise kan. Macam awak nak anti-clockwise ke clockwise, tapi biasa dia akan follow yang 332 punya standard. Supaya ni unitization ni kuat. Dia tak akan jatuh, tak akan tumbang lah standard dia. Kenapa buat 332? Maksud 332 3 kali pusing. Boleh tak nak buat 5 kali pusing? 5 kali? Boleh? Boleh. Boleh, tapi bazir lah. Tapi? Bazir. Yes. So sebab dia dah buat standard 3 kan? 332 ni kalau awak pusing 5 kali dan 2 kali pusing tu dah membazir dah sebenarnya plastik. Kan? Sebab dalam logistik bukan satu pallet kita handle, beribu pallet. Betul? So 2 kali extra pusing tu kalau dah kali dengan 1000 pallet, berapa roll plastik yang perlu extra beli kan? Jadi melibatkan duit, kos. Dia punya kan? So sekarang kan bisnes kena cakap pasal kos lah. Betul tak? Kita kata satu pallet alah panjang mana je 2 kali extra pusing, betul. Tapi kalau 1000 pallet, satu hari 1000 pallet. Kalau sebulan berapa puluh ribu pallet. Berapa extra plastik wrapping ni yang kena order. Sebenarnya boleh guna 3 kali pun dah cukup. Tapi sebab pekerja tak ikut SOP, dia pergi wrap sampai 7-8 kali, 5 kali. Yang ruginya company lah. Boleh? Nampak tak? Bagaimana untuk mengurangkan kos dalam sistem pengurusan logistik. Boleh you nak wrap 5 kali pun boleh, 7 pun boleh. Tapi buat apa? Benda tak perlu. Dia standard 3 kali je. International punya standard 3 kali. Jepun ke Korea ke US ke. Kan? So 3 kali je. Bagi mereka 3 kali wrap bawah, 3 tengah, 2 atas. So unit tu dah cukup kuat. Okay? Boleh? Okay? Boleh faham ini yang jenis yang ketiga ni biasanya yang melibatkan dari logistik perspektif lah kalau dari sudut packaging. Okay? Ada soalan? Nak tengok cara orang wrapping, Google lah, tengok dalam YouTube. Saya nak tunjuk semua tak sempat, betul tak? Dan mungkin melibatkan gangguan nanti, kan? Dalam line internet pun tak kuat, betul? So packaging material, ini antara bahan-bahan yang digunakan lah. Okay. So macam ni. Awak selalu beli kan dalam online ni, air bubble, betul tak? Mereka gunakan benda ni. Ataupun mereka gunakan air pocket, betul tak? Ni carton box. Okay. Ni kalau ikut pada produk. Ini shrink wrap. Ini plastik tadi. Yang untuk bungkus saya kata 332 tu. Okay. Satu extra beli, satu harga dia berapa? Tapi kalau satu katalah harga RM8. Tapi kalau extra 8,000 roll, 8,000 kali RM8, berapa puluh ribu company terpaksa membazir duit. Nampak tak? 60,000. Nampak?
satu row kita nampak alah RM8 je. Tak ada apalah RM8. Tapi times dengan Maman punya operation kan 30,000, 40,000 extra beli shrink wrap saja. Jadi company loss 30,000 baik bagi dekat staff pergi makan. Buat family day ke macam tu. Betul? Sebab tu dalam business kan, so cost control ni sangat penting. Sebab tu dia ada standard 3-3-2. Supaya benda ni tak perlu nak membazir. Kalau tak nanti, kalau tak ada standard 3-3-2, ada yang staff buat 5 kan, jadi membazir. Sebenarnya standard 3-3-2 dah cukup dah. Okay? Ini nampak tak sekarang? Itu belum cerita pasal transport cost lagi macam mana. Okay? So kalau awak kerja besok pun, company akan bagi assignment, tugasan, macam mana nak reduce cost untuk packaging punya material. Jadi awak kena fikir, kena buat projek dan sebagainya lah. Okay? Tak apa yang handle bahagian packaging lah. Kalau handle bahagian warehouse, macam mana nak improvekan, nak kurangkan warehouse punya area kan, nak jimatkan area. Sebab 1 meter square tu berapa sewa. Tapi kalau awak boleh jimatkan, dan berapa puluh ribu sebulan, setahun. Duit tu sebenarnya boleh bayar bonus, boleh bayar staff untuk pergi kan bercuti ke kan, buat dinner ke dan sebagainya lah. Boleh? Okey? Ini barcode contoh barcode. Sekarang semua pakai barcode lah. Tak ada dah buku 35 semua barcode. Menggunakan RFID. So barcode ni macam-macam lah. Dia punya information. Vendor, product type, destination, place of manufacturer, expired date dan sebagainya lah. Okay, the following packaging is used when transporting. Kalau light cargo ni benda-benda macam ni lah. Kita panggil cargo juga, pergi mana? Pergi Maiden ke, pergi Tesco ke kan. Ni Tesco kan, Tesco. So ada yang ini contoh lah kan, large or breakbulk cargo. Ini melibatkan cargo yang besar lah. Okay. Kan? Ada melibatkan kena guna wooden crate. Wooden crate. Kalau mesin kan, nak export import mesin ni. Ni crate, dia panggil crate. Menggunakan kayu untuk buat packaging. Kalau yang produk-produk biasa tadi kita tengok macam ni kan. Dalam kotak master carton tu biasanya produk barang-barang elektronik. Tapi kalau melibatkan benda-benda yang besar, besi, mesin semua sekali, dia akan menggunakan wooden crate ni. Okay. Packaging menggunakan kayu. Kayu. Okay. So ini contoh yang saya kata yang buat 3-3-2 wrapping, shrink wrap tadi. Bagaimana nak pusing ni. Nak pusing unit loop ni untuk buat shrink wrap. Okay. Kalau special cargo lah, you nak bawa kuda ke, nak bawa arnab ke, nak bawa panda ke, contoh ada dia punya kan, ni barang-barang lah. Okay. Ini contoh lah, contoh. Ini dari segi labeling pula, kita tengok labeling. Okay. The mark on the packages. Okay. Dia ada marking labeling dia. Kan? Tujuan apa? Labeling ni serve one purpose, that is for correct identification in order for the package to be efficient handle. Kan? Ship and send to the correct destination. Dah ada labeling, tapi kita tengok ni, ini sikap lah, sikap pekerja dalam logistik. Walaupun benda tu dah tulis dah kan, letak fragile lah, jangan terbalikkan. Tapi kadang-kadang you boleh tengok dalam YouTube macam mana staff logistik company ni biasanya mereka mengendalikan produk-produk ataupun barangan customer ni. Macam mana kadang mereka campak macam tu saja. Okay. Itu antara sikap yang tidak bagus. So this is the direct result of the 7 art of logistics. Packaging tu penting. Ingat 7 art tu. Okay. So in the real business world today, package are handled on the average of 10 times from production area to the international destination.
penting packaging. Ni contoh. The mark on the packages. Ni gambar apa ni? Ada ni apa gambar? Payung, air, maksudnya hujan. Kan, handling mark. Jangan bagi kena hujan. Ini, ni apa arrow ni? Apa maksud? Siapa tahu? Handle face up, ya, sir. Face up. You jangan terbalikkan. Okay. Tapi kalau you boleh Google lah, tengok dalam YouTube kan, actual macam mana kadang-kadang staff logistic company mereka handle barang-barang customer. Itu ada customer kadang terima barang rosak, barang pecah. Kan? Sebenarnya dalam kotak ni kan semua dah ada marking dah. Face up, jangan terbalikkan. Okay? So dia ada dia punya berat, weight kata berapa, gross berapa, made in mana, origin of country, semua ada dan macam-macam lah. So ada lagi dia tulis contohnya berapa stack you boleh letak atas ni. Okay, dia letak contohnya mungkin 3, jangan letak 4. Kalau letak 4, so yang bawah akan rosak. So dia punya standard 3, so boleh letak 3 carton je susun. Okay, dan sebagainya lah. Okay. So itu penting consignee mark, destination and order number contohnya. So saya tak baca semualah, awak bacalah dia punya mark on the package, ada shipping mark, ada information mark, okay, cargo weight, cargo origin dan sebagainya. Kalau dangerous good, okay, ni satu lagi, MSDS, Material Safety Data Sheet was introduced to easier identification of material to be transport and also the treatment if something happen unexpected were to happen. MSDS ni surat beranak barang tu. Dia panggil Material Safety Data Sheet. MSDS. Contohnya awak bawa satu chemical, so kena declare dalam chemical ni apa content dia. Ada air, ada cuka, ada garam, ada gula, ada sebagainya. Itu dia panggil MSDS. Surat beranak kepada chemical tu, bahan kimia tu. Contohnya. Itu contoh dia panggil MSDS. So kena declare. Okay. Dan kalau barang-barang dangerous good yang lain-lain lah. Okay. Ni. MSDS required to be placed on the main cargo. Okay. So there are 9 classes of dangerous good. Ni contoh, kena letak label. Kan, flammable liquid kena letak gambar api contohnya kan. Ni gambar apa? Gambar tengkorak. Biasa kat mana pernah tengok ni gambar ni? Gas. Dekat jalan raya pernah tengok kan gambar tengkorak tu, betul tak? Kan? Kawasan kemalangan contohlah. Okay. So gambar-gambar ni bahaya ni gambar-gambar asid, racun ke contohnya. Ini antara labeling. So kalau awak buat proses penghantaran barang-barang ni, dia punya label ini cukup penting. Okay. Tak berlaku tak apa, bila berlaku dia akan reverse, cari balik siapa yang prepare benda ni. Kan? Then last orang yang terakhir prepare yang kena, dan dia akan tanya why you tak letak label, apa you punya SOP. Masa tu kan, so susah lah. Okay, sebab tu awal-awal tu kena ada SOP, kena prepare. Contoh macam ni, ni mudah pecah, ini jangan pakai hook, pakai cangkut, ini face up, ini apa, panas, betul tak? Keep away, kan? Jangan kena air contohnya. Ini apa? Ini jangan press dia kiri kanan. Ni So di kotak tu macam-macam ada. Okay? So last kali, okay? The 4 important aspect of packaging.
invest in packaging lah, protect kargo dan dan sebagainya lah. Boleh baca lah. So itu packaging punya ni pengurusan management dari sudut logistik perspektif. Ini video yang saya bagi tahu tadi, the future of paper and packaging. Kalau tak silap video ni tahun 2008. Sekarang tahun 2020. Kan kita back to 2008 tengok apa speaker profesor tu kata dan sekarang macam mana. Kenapa, apa isu-isu dalam paper, packaging, energy, global warming dan sebagainya lah. Boleh. Jadi video ni saya masukkan dalam e-campus lah. Dalam e-campus dan awak boleh view daripada sana, dalam slide pun ada. Boleh? So kalau nak tunjuk kat sini panjang cerita pula, betul? Ini awak boleh tengok nanti bila free. So thank you. Itu saja. Ada soalan? Apa dia? Oh, yang paling bahaya. Paling bahaya tengok pada kargo lah. Barangan, tengok pada barangan. Dia tak sebenarnya ikut nombor. Itu just untuk dia punya maklumat, information lah. So, tengok pada actual barang tu, sama ada dia chemical ataupun dia racun contohnya, kan, ataupun dia bawa bahan letupan contohnya, kan. Tapi yang asid yang paling bahaya lah, kan. Biasanya asid, sebab asid yang boleh jelas lagi. Apa dia? Queue out and wait out. Queue up. Oh, queue up tadi. Ya. Queue up tu dengan mana tadi Up. Ini kan, ini packaging material handling untuk menyenangkan kita nak mengendalikan packaging lah, packaging design dalam bentuk QR. So yang ni saya tak ada gambar dekat sini macam mana nak tunjuk rupa yang queue up ataupun wait out. Queue out of vehicle result in shipping full without reaching weight limit. So nanti saya dapatkan, kalau ada gambar ke, saya akan masukkan dalam slide ni dan saya akan masukkan dalam e-campus. Boleh? Boleh. Sir, itu queue up dia macam kita nampak sudah penuh tapi sebenarnya tak. Awak boleh search dalam YouTube. Boleh nampak? Dalam nanti kalau ada gambar saya akan masukkan dalam ni. Supaya awak faham macam mana. Queue up dengan way out. Boleh? Saya add slide kat sini, nanti saya akan masukkan dalam e-campus. Mungkin nak terangkan tu susah nak faham. Boleh? Sir, Ya. nak tanya pasal submit report group assignment, kita nak submit dekat mana? Sebab dekat e-com saya tak jumpa bahagian kita nak submit. Email. Oh, Saya email. dah bagi dah email address saya dalam grup WhatsApp. Oh, okey. Maaf sir, biasa. Okey. Sementara tu saya bagi QR code lah untuk attendance hari ni. Boleh? Stop presenting dulu . Kalau ada soalan boleh tanya. Radio frequency RFID.
Saya. Kalau ada soalan nak tanya boleh sementara saya dapatkan QR code attendance. Ini berapa? 28. L1. Boleh nampak bakut? Boleh. Kalau boleh Boleh, scan dulu. boleh. Kalau boleh scan dulu. Okey, boleh? Boleh, sir. Ada soalan nak tanya apa lagi? Bagus. Okey. So dia biasanya standard palette tu produk yang sama. Itu penting marking ataupun labeling tu. Kalau ada biasanya last palette dia akan ada mix produk. Okey. Mix produk. Jadi mix produk tu kena letak labeling. Kena labelkan barang apa yang bercampur dalam palette dalam satu unit load. Mungkin layer pertama produk lain, layer kedua produk lain, layer atas sekali produk lain. Jadi kena letak labeling. Itu labeling tu penting. Dan biasanya barcode scanner pun dia akan scan mengikut actual barang atas pallet tu. Kalau ada 5 jenis barang kan, so kena ada labeling dan 5 jenis produk. So dia akan scan mengikut setiap produk. Kalau ada 5, 5. Okay, itu penting. Biasanya untuk yang mix cargo mix produk ni biasanya pallet yang terakhir. Okay.
Boleh? Okey. Ada nak tanya lagi? Sir, Yes. sekarang itu packaging kan mereka masih guna itu pallet sama dengan slip. Slip sheet kan. Ah. So macam ni pallet masih ada kegunaan tak? Pallet masih guna. Pallet masih guna. Tengok pada apa jenis barang ataupun kargo tu. Okey. So bagi itu biasanya apa dia? Bagi itu makanan yang mereka masih guna itu kotak kayu ah. Pallet. Oh itu pallet lah. Mungkin ya contohnya dari segi domestik punya shipment kan. Yang barang-barang yang dihantar untuk dengan truck contohnya. So, untuk menyenangkan memudahkan barang tu dikeluarkan bila sampai ke kedai ke store ke ataupun rumah pelanggan ke, jadi mereka menggunakan pallet supaya boleh angkat menggunakan forklift. Tapi kalau untuk yang kargo container tu mereka akan gunakan slip sheet. Okey, sebab dari segi kos lah, untuk menjimatkan kos. Harga pallet dan harga kertas tu dah beza dah. Kan, harga pallet contohnya satu tu berapa ringgit? Pallet contohnya kan. Pallet plastik contohnya, kalau tak guna kayu guna plastik. Satu pallet plastik contohnya harga berapa ringgit? 10 ringgit. Tapi satu slip sheet berapa sen? Kan? Mungkin katalah RM1. So 10 ringgit satu pallet, satu slip sheet RM1. So mana nak guna? Kalau dari segi logistiknya operation lah. Bukan satu pallet, bukan dalam satu kontainer ada 20, contoh ada 24 pallet satu kontainer saiz 40 kaki. Kalau 1000 kontainer, 1000 kali 24 pallet berapa? 24,000. Kan? 24,000 tu kalau guna pallet harga RM10, kalau guna slip sheet harga RM1, berapa beza harga pallet dengan slip sheet? Berapa company akan untung? Itu logistik punya cost calculation. Dia akan kira sampai tu lah. Sebab kan RM9 beza dia. Kan RM9. Kalau 1000 pallet, 1000 kali RM9 berapa? RM9,000. Boleh jimat RM9,000 kalau guna slip sheet daripada guna pallet. Sama ada pallet kayu ataupun pallet plastik. Awak boleh nampak tak? Okay. So itu dari segi praktikal kan, praktikal sebenarnya. Okay? Boleh? Boleh nampak beza dia? Okay, sir. Ada lagi nak tanya? Untuk slide apa tu? Untuk minggu ni topik kita cover yang untuk packaging saja. Okay. Kalau ada soalan, ada boleh tanya. 1-2 soalan lagi. Sebelum kita tamatkan kita punya kelas untuk hari ni lah. Boleh faham semua? Ada soalan? Okay, attendance semua okay? Tak ada masalah? Okay, sir. Okay. Boleh Jadi kalau tak ada apa dan boleh kita berhenti kat sini. Kalau ada soalan boleh tanya, ada kita tak soalan? Packaging masih guna pallet kan dengan slip sheet? Brian tanya kan? Ya, masih guna pallet dan slip sheet. Tengok pada kargo lah. Kalau untuk export import macam saya beritahu tadi biasanya menggunakan slip sheet. Dari segi cost tu lebih jimat. Okay. So bila awak praktikal nanti awak akan faham. Awak akan lebih faham. Okay. So bila dah bekerja tu awak akan rasa cost punya kan minded. Betul tak? Boleh jimatkan berapa ribu kan, 1 bulan kali 12 bulan berapa ratus ribu company boleh jimat. Itu semua tu duit. Boleh? Jadi boleh kita
berhenti di sini. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Okey. Thank you, sir. Thank you, Terima sir. kasih. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Siapa ada soalan? Saya ada sampai Thank you, sir. tunggulah. Thank you, sir.